Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah kita bertemu lagi dengan saya, Ustazah Amirah. Sambung tajuk adab dan akhlak Islamiah. Okey, sebelum tu tanda tangan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Sebelum ni, video yang sebelum ni yang awak tonton, Ustazah pernah buat, dah ajar tentang pengertian bekerja, adab bekerja dengan jenis-jenis pekerjaan. Okey, kali ni Ustazah nak ulang lagi sekali tentang adab bekerja. Okey, latihan hari tu awak dah buat kan? Buat nota tentang pengertian bekerja dengan bagi kat saya 5 contoh pekerjaan kan? Okey, yang mana belum buat, kena buatlah nah. Yang mana dah buat, terima kasih. Okey, itu tanda awak dah jalankan amanah dengan baik. Okey, kita tengok tentang adab bekerja. Kita masuk tentang adab bekerja. Okey. Tak kisahlah kita bekerja apa pun. Yang pertama sekali mestilah menetapkan niat mencari rezeki kerana Allah. Niat kerana Allah Ta'ala. Apa-apa pun yang penting dalam kehidupan kita adalah niat. Niat untuk buat benda yang baik, dah dapat pahala. Tapi kalau kita niat nak buat benda yang tak baik, tak dapat lagi dosa. Kita buat baru dapat dosa. Tapi kalau kita niat nak buat benda baik, Allah dah bagi dah kat kita pahala. Senang kan niat nak buat benda baik kan? Jadi setiap apa yang kita nak buat ni terutama sekali bekerja, niat kerana Allah. Bukan niat kerana sebab nak pangkat ke, nak nama ke, nak duit ke, bukan lah. Niat kerana Allah, Allah akan bagi semuanya, okey? Okey, yang kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Okey, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pekerjaan yang kita nak buat, mesti mulakan dengan nama Allah. Dahulukan dengan nama Allah, insyaAllah selamat. Okey, yang seterusnya menutup aurat dan berpakaian kemas. Kerjalah apa sekalipun, pastikan orang perempuan dan orang lelaki menutup aurat dengan sempurna. Selalunya masalah menutup aurat ni adalah masalah bagi orang perempuan lah. Yang pernah Ustazah cakap sebelum ni, kena labuhkan tudung, tutup bahagian dada, pakai baju yang longgar, bukan baju yang ketat, bukan baju yang nipis, yang sehingga nampakkan benda-benda yang dalaman tu. Kena jaga dah orang perempuan. Memang kena jaga benda tu. Berat urusan kita nanti kalau kita tak jaga aurat dengan sempurna. Bukan Ustazah tegur anak-anak perempuan saja lah, anak-anak lelaki pun sama. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Walaupun aurat kamu hanya pusat sampai lutut, tapi pakai pakaian yang sopan. Okay? Jaga peribadi kita sebagai seorang Muslim. Muslimat kena jagalah macam mana kita nak orang pandang kita sebagai seorang yang beragama Islam, kita mesti berpakaian menutup aurat dan berpakaian kemas. Berpakaian kemas ni sebenarnya masalah bagi lelaki lah. Orang perempuan dia memang berpakaian kemasnya, cuma dia menutup aurat je masalah. Berpakaian kemas orang perempuan tak kisah, dia memang tudung kena gosok, baju kena gosok. Orang lelaki kadang baju tak gosok, seluar pun kotor. Yang tu kena jaga, okay? Sebab kita orang Islam. Kita kena nak tunjukkan kita ni agama yang baik. Orang tengok kita daripada luaran dulu. Jadi tu salah satu usaha kita lah dalam nak menyebarkan agama Islam. Okay? Seterusnya, ceria dan mesra. Okay. Kerja apa yang kita nak buat, mesti kena ceria, mesti kena mesra. Okay. Seterusnya, menepati masa. Menepati masa ni penting sekali, iaitu disiplin hidup kita. Macam mana kita nak tepati masa? Kita dah dididik daripada kecil kan, pergi sekolah pukul 7, balik sekolah pukul 2. Maksudnya bila kita kena pergi sekolah pukul 7 lah kita dah kena ada dekat sekolah tu. Okay? Sampai ke besar, bila kita kerja dengan orang kata masuk kerja pukul 7 lah kita kena tepati masa. Okay? Itu akan berkait menepati masa ni
berkaitan dengan sifat amanah kita lah. Sifat amanah ni berkait rapat pula dengan keberkatan rezeki kita. Kita nak rezeki yang berkat kan, nak bagi mak ayah makan, nak bagi anak-anak, nak bagi keluarga kita hidup dengan baik, kita mesti kena bekerja dengan baiklah untuk dapatkan keberkatan rezeki kita tu, okey. Dan pastinya kena tepati masa, okey. Seterusnya bersifat amanah, tekun, redha dan ikhlas. Bersifat amanah tu amanah lah, amanah dengan menepati masa, amanah buat kerja, okey. Kemudian tekun, bersungguh-sungguh buat kerja buat sungguh-sungguh. Apa kata buat macam tu, kita buatlah macam tu, buat bersungguh-sungguh. Kemudian redha dan ikhlas. Kemudian yang seterusnya saling membantu dalam menyelesaikan tugasan. Ada kerja kita yang kita ditugaskan buat seorang-seorang, tapi ada pekerjaan lain pula yang kita ditugaskan untuk buat dalam kumpulan. Kalau buat seorang-seorang ni dia tak jadi. Jadi kena saling membantu dalam menyelesaikan tugasan. Orang kata apa? Berat sama dijinjing, ringan sama diganding. Macam itulah. Okey, seterusnya melaksanakan ibadat wajib. Contoh kita umat Islam dalam seharian kita kena ada solat 5 waktu. Tu ibadat wajib kita lah sebagai orang Islam. Jadi jangan tinggal solat, nak kerja juga, solat tetap kena tunaikan. Okey. Yang seterusnya usaha, doa dan juga tawakal. Kemudian yakin dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Yakin pekerjaan tu pekerjaan yang baik. Yakin pekerjaan itu pekerjaan yang memberi manfaat kepada kita. Yakin kepada pekerjaan tu pekerjaan yang halal. Okey, seterusnya mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Semua orang ada cita-cita dia sendiri daripada kita kecil lah. Ada yang nak jadi cikgu, ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi polis. Tak kisahlah cita-cita nak jadi apa pun. Tapi yang pastinya kita mesti kena suka apa yang kita kerjakan tu. Okey? Okey, yang seterusnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Okey, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ni maksudnya waktu kerja kita kerja sungguh-sungguh, waktu rehat kita rehatlah. Jangan pula waktu kerja kita nak rehat, waktu rehat pun kita nak rehat. Tak boleh lah tu, kita kena bersifat amanah dengan kerja yang kita buat ni. Okey? Seterusnya menggunakan berdisiplin dan rajin dalam bekerja. Okey? Mana-mana tempat kerja pun mesti orang nak kita berdisiplin dan juga rajin. Yang malas-malas tu tak mahu kita tak tepi. Sebab kita nak bekerja dan niat mencari rezeki kerana Allah, kena buat sungguh-sungguh. Tak mahu malas-malas. Okey, seterusnya bersifat jujur. Bersifat jujur ni orang Islam, orang mukmin kena bersifat jujur lah. Tak boleh lah kalau jujur ni dari segi segala perlakuan. Bukan kata dari segi perbuatan saja. Perlakuan kita pun semua kena bersifat jujur. Maksudnya jujur dengan segala sesuatu, tidak mencuri. Mencuri tu bukannya maksudnya mencuri barang dekat situ kan. Mencuri masa mungkin boleh jadi dekat situ kan. Mencuri masa, orang suruh kerja, kita tak kerja, kita pergi buat benda lain ke. Ataupun orang suruh kerja, kita minta telefon ke. Itu tak bersifat jujur lah tu kan. Okey, seterusnya akhiri pekerjaan dengan membaca Alhamdulillah. Kita mula tadi dengan Bismillah, kita berakhir dengan Alhamdulillah. Sebab Allah bagi kita kudrat, Allah bagi kita rezeki untuk bekerja. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai kita dalam keadaan yang susah. PKP ni kan ramai orang yang dibuang kerja, ramai orang yang tak cukup. Bukan kata tak cukup, dia ada kerja tapi mungkin rezeki dia kurang waktu PKP ni. Jadi setiap apa yang kita buat bersyukurlah. Mulalah dengan Bismillah, akhirilah dengan Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok dah. Kita tengok sikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinahu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Apa maksud dia ni? Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu perkara yang dilakukan dengan
tekun. Hadis tu kata sendiri, Allah suka orang yang buat kerja tu buat sungguh-sungguh, buat dengan tekun. Jadi, kalau kita nak Allah suka kat kita, kita kena buat sesuatu tu dengan tekun, okey? Okey, seterusnya kita tengok sikit jenis-jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan ni ada dua kat situ, pekerjaan yang halal dan juga pekerjaan yang haram. Okey, kita tengok contoh pekerjaan yang halal. Macam mana kita tahulah, guru, jurutera, kerani, doktor, nelayan, pendakwa, penulis, pengembala kambing. So, saya bagi tahu itulah siapa pengembala kambing yang kita kenal yang tersohor ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok contoh pekerjaan yang seterusnya, contoh pekerjaan yang haram, iaitu pendakya, perompak, penyeludup, pencuri, kaki pukul, pembunuh upahan, pengedar dadah, penjual arak. Okey, ni semua contoh-contoh pekerjaan yang haram. Sebab apa dia haram? Sebab benda tu dia cari rezeki tapi bukan dalam mencari rezeki bukan cara yang betul lah. Contoh macam perompak, dia rompak di orang, dia rompak di orang, bukan dia usaha cari duit, dia merompak di orang kan. Seterusnya tengok pengedar dadah, penjual arak. Dadah dengan arak tu kan dua benda yang haram dan memudaratkan kita orang Islam kan. Jadi benda-benda yang berkaitan tu adalah pekerjaan yang haram. Okey, boleh faham tak setakat ni? Okey, boleh nak? Okey, kalau tak faham, tak jelas, boleh terus WhatsApp Ustazah nah. Tanya Ustazah, bagi tahu saya tak faham dekat sini, saya tak faham dekat sini nah. Nanti Ustazah akan tolong, okey? Setakat ni Ustazah nak setakat yang kita belajar ni, Ustazah nak awak fahamkan betul-betul pengertian bekerja. Awak fahamkan beberapa adab bekerja. Kena ingat ni, kena fahamkan beberapa adab bekerja dan kena tahu jenis-jenis pekerjaan. Senang je ni, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Kena ingatlah beberapa contoh pekerjaan halal dan haram lah. Okey, nanti untuk latihan Ustazah akan bagi arahan. Okey, awak akan baca arahan dekat situ nah. Okey, sampai di sini dulu video adab kita. Okey, insya-Allah kita akan bersambung untuk muka soal seterusnya nanti. Okey, Assalamualaikum semua.